Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada malam ini program kita ialah berkaitan antibiotic resistant talk daripada grup 3. Jadi pada malam ini program kita ini bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kepentingan ubat antibiotik ini dalam kesihatan seharian kita. Okay, jadi di sini saya ingin menjemput saudara Muhammad Zafran bin Muhammad Rizwan untuk memulai bacaan doa pada majlis ini. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis pada hari ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu, sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Muhammad Zafran bin Muhammad Rizwan di atas bacaan doa sebentar tadi. Jadi kita akan sambung pada tentatif program kita pada malam ini, iaitu pembentangan tentang antibiotik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kerintangan antibiotik menjadi ancaman kepada masyarakat Malaysia pada hari ini. Okay. Sebelum itu, ahli kumpulan 3 terdiri daripada 14 orang. Okay, kita pergi kepada pengenalan tentang sejarah antibiotik dan apa itu antibiotik. Okay, antibiotik ini pada tahun 1928 telah dijumpai oleh Dr. Alexander Fleming, iaitu seorang bakteriologis. Pada mulanya beliau terlupa untuk meletakkan piring petri kajiannya tentang virus influenza di dalam peti kawalan. Setelah 2 minggu, beliau mendapati terdapat lapisan fungi di permukaan piring petri. Lalu beliau meletakkan di bawah mikroskop. Bawah mikroskop, beliau mendapati fungi itu telah mengkontaminasikan virus tersebut dan menghalang virus tersebut daripada merebak. Fungi itu dinamai dengan Penicillium notatum. Okey, antibiotik. Apa itu antibiotik? Ianya merupakan bahan kimia yang digunakan untuk merencat pembiakan kuman atau membunuh kuman. Antibiotik ini digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Ianya tidak berkesan terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, selsema dan bronkitis akut. Ini keradangan kedapa dalur pernafasan dalam paru-paru. Mengikut laporan statistik ubat-ubatan Malaysia 2008, antibiotik ini merupakan ubat ke-9 paling tinggi dalam Malaysia. Okey, antibiotik ini bila perlunya? Ianya boleh diambil apabila doktor mengesahkan anda mengalami jangkitan bakteria dan memerlukan rawatan antibiotik. Penggunaannya mestilah mengikuti indikasi dan arahan daripada doktor. Okey. Seterusnya kita pergi kepada jenis antibiotik dan iaitu indikasi dia dan contoh-contoh dia. Okey. Contoh yang pertama adalah penicillin yang digunakan untuk jangkitan bakteria seperti Staphylococcus, meningitis dan endocarditis. Bentuk-bentuk yang terdapat untuk penicillin adalah tablet, sirip kering dan suntikan. Contoh dia adalah amoxicillin, ampicillin, oxacillin dan penicillin G. Contoh kedua adalah cephalosporin yang digunakan untuk infeksi tulang, otitis media dan infeksi undi kencing. Bentuk yang terdapat untuk cephalosporin yang pertama adalah oral untuk jangkitan biasa seperti jangkitan tekak Streptococcus. Yang kedua adalah intravenous, iaitu suntikan untuk jangkitan parah seperti meningitis
Contohnya adalah cefuroxime, cefixime, cefotaxime, cefodium, cefepime dan ceftaroline. Contoh yang ketiga adalah aminoglycosida yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan bakteria gram negatif seperti Mycobacterium tuberculosis dan Staphylococcus. Bentuk yang available adalah secara intravenous, iaitu suntikan untuk jangkitan serius. Yang kedua oral dan yang ketiga adalah titisan telinga atau mata. Contohnya adalah paromomycin, tobramycin, gentamicin, amikacin, kanamycin dan neomycin. Contoh seterusnya adalah tetracycline yang digunakan untuk merawat jangkitan disebabkan bakteria seperti jangkitan di alat sulit, penyakit jangkitan seksual, infeksi kulit dan jerawat. Bentuk yang terdapat untuk tetracycline adalah oral, iaitu secara makan ketika perut kosong. Contoh yang terdapat untuk tetracycline adalah tetracycline, doxycycline, minocycline dan tigecycline. Antibiotik yang seterusnya adalah macrolide yang digunakan untuk infeksi saluran pernafasan, kulit, bronkitis, cervicitis dan sinusitis. Bentuk yang terdapat untuk macrolide adalah tablet, kapsul, sirup kering dan suntikan. Contoh dia adalah erythromycin, azithromycin dan clarithromycin. Contoh seterusnya adalah quinolone. Quinolone ini digunakan untuk infeksi bakteria kepada saluran kencing, kulit, mata, telinga, sinusitis, bronkitis, pneumonia dan jangkitan seksual seperti gonoria. Bentuk yang terdapat adalah tablet, kapsul dan suntikan. Contoh dia adalah Avelox, Cipro, Penetrax, Vectiv, Proven, Proquin dan Proquin XR. Seterusnya adalah penyalahgunaan antibiotik yang terdiri daripada penyalahgunaan ubat dan kesan sampingan dia. Punca penyalahgunaan antibiotik yang pertama adalah 70% pesakit langsung tidak tahu penggunaan antibiotik secara berkesan. Ada yang percaya bahawa antibiotik ini boleh melawan semua jenis penyakit berkaitan virus seperti selesema. Ada juga yang menganggap antibiotik berfungsi seperti ubat tahan sakit dan sangat memerlukan untuk semua jenis rawatan. Ada juga setengah pengamal perubatan yang tidak bertanggungjawab memberikan antibiotik kepada pesakit kerana malas untuk memberi pemahaman kepada pesakit. Kesan sampingan antibiotik ini adalah, yang pertama adalah cirit-birit. Ianya biasa berlaku kepada kanak-kanak dalam tempoh rawatan antibiotik. Kesan kedua adalah alergi yang terdiri daripada ruam, gatal-gatal dan merah-merah pada kulit. Kanak-kanak mungkin disebabkan faktor lain. Kesan ketiga adalah tindak balas kerana campuran ubat. Ruam kerana pengambilan lebih daripada satu ubat. Tapi ianya tidak membawa maut. Kesan seterusnya adalah jangkitan yeast. Ini jangkitan kulat pada kanak-kanak di bahagian mulut dan kemaluan. Kesan sampingan seterusnya adalah gigi kuning. Terutama berlaku kepada kanak-kanak bawah 8 tahun. Kesan seterusnya adalah demam. Sekiranya diberikan secara intravenous, iaitu suntikan, kesan akan hilang setelah selesai antibiotik diambil. Seterusnya kita pergi kepada video.
daripada sedikit sebanyak dapat memberi gambaran tentang antibiotik. Sambung kembali kepada kerintangan antibiotik. Apa itu kerintangan antibiotik dan punca dia? Kerintangan antibiotik ianya berlaku apabila antibiotik hilang upaya untuk merawat jangkitan bakteria. Bakteria mengubah dirinya dan menghapuskan keberkesanan antibiotik. Punca dia adalah yang pertama, amalan tidak menghabiskan antibiotik apabila berasa penyakit mula sembuh. Yang kedua adalah kerintangan berlaku apabila jangkitan yang sama berlaku tetapi antibiotik yang sama tidak lagi berkesan. Cara-cara pengurusan ubat, ini masa pengambilan dia dan cara penyimpanan dia. Masa pengambilan ubat, ubat yang dibekalkan akan mempunyai arahan pengambilan, menerangkan kekerapan dan selang masa yang sesuai ubat tersebut perlu diambil. Kategori masa pengambilan melibatkan dua, iaitu waktu pengambilan dan arahan khas pengambilan seperti selepas atau sebelum makan, waktu pagi atau malam dan apabila perlu saja. Contohnya amoxicillin, antibiotik yang digunakan untuk merawat pneumonia dan bronkitis. Biasanya ia akan diambil 3 kali sehari iaitu setiap 8 jam dengan ataupun tanpa makanan. Cara penyimpanan ubat antibiotik ini adalah yang pertama, simpan ubat di tempat yang selamat dan dihaskan supaya mudah dicari. Menyimpan ubat di tempat yang dihaskan akan memudahkan anda mencari ubat tersebut jika berlaku sebarang kecemasan. Yang kedua adalah simpan ubat secara beransingan mengikut jenis ubat seperti ubat makan dan ubat kegunaan luar. Cara yang ketiga adalah simpan ubat mengikut suhu yang disarankan. Contohnya dalam ruang tengah peti sejuk, iaitu suhu 2 hingga 8 darjah Celsius. Contoh dia insulin, ubat titis mata, suspensi antibiotik yang telah dibancur. Yang kedua adalah tempat dingin, bilik berhawa dingin. Suhu antara 8 hingga 15 darjah Celsius. Contohnya kapsul gel lembut. Dan untuk suhu bilik antara 15 hingga 30 darjah Celsius. Contohnya ubat tablet dan kapsul. Okay, cara yang keempat adalah simpan ubat dalam bekas yang asal. Jangan tinggalkan label ubat asal yang mengandungi maklumat seperti nama ubat, kekuatan ubat, cara pengambilan, kaedah penyimpanan dan tarikh. Kadar kes di Malaysia dan di global. Kadar kes di Malaysia, statistik menunjukkan kerintangan antibiotik di Malaysia meningkat dan kajian terhadap superbug baru menunjukkan bilangan jangkitan meningkat daripada 150 kes pada 2013 kepada 181 kes pada tahun 2014. Kadar kematian juga bertambah daripada 25% pada 2013 kepada 37% pada tahun 2014. Hal ini dijangka akan terus meningkat menjelang tahun 2030. Kes di Amerika Syarikat pula dianggarkan 2 juta kes kerintangan antibiotik dilakukan di Amerika Syarikat setiap tahun, menyebabkan 23,000 kematian. Berikut adalah taburan kematian untuk kerintangan antibiotik setiap tahun di peringkat global. Di sini kita lihat kadar kematian yang paling tinggi adalah di Asia iaitu sebanyak 4,730,000 kematian. Cara merawat dan mencegah kerintangan antibiotik ini dipercepatkan oleh penyalahgunaan dan penggunaan berlebihan antibiotik, pencegahan dan kawalan jangkitan yang lemah. Langkah-langkah yang boleh diambil di semua peringkat masyarakat untuk mengurangkan masalah kerintangan antibiotik antaranya ialah melalui individu, pakar kesihatan dan industri kesihatan dan dasar undang-undang. Melalui individu, hanya menggunakan antibiotik apabila disarankan oleh pakar kesihatan yang bertauliah. Jangan sesekali berkongsi atau menggunakan antibiotik yang tinggal, iaitu leftover yang tidak dihabiskan. Cegah jangkitan dengan kerap mencuci tangan, menyediakan makanan secara bersih, mengelakkan rapat dengan orang yang sakit, mengamalkan hubungan seks yang lebih selamat dan memastikan vaksinasi sentiasa dikemas ini. Sediakan juga makanan secara bersih mengikut 5 kunci makanan selamat daripada World Health Organization. Melalui dasar undang-undang, undang-undang memastikan pelan tindakan negara yang mantap untuk menangani rintangan antibiotik disediakan. Undang-undang juga meningkatkan pengawasan terhadap jangkitan tahan
antibiotik. Ini juga memperkukuhkan dasar program dan pelaksanaan langkah-langkah dan menyediakan maklumat tentang kesan tangan antibiotik. Dari segi pakar kesihatan, mereka hanya preskripsi dan keluarkan antibiotik apabila diperlukan mengikut garis panduan semasa. Mereka juga akan melaporkan jangkitan tahan antibiotik kepada pasukan pengawasan serta bercakap dengan pesakit tentang cara mengambil antibiotik dengan betul, kerentangan antibiotik itu dan bahayanya penyalahgunaan. Pakar kesihatan juga akan bercakap dengan pesakit tentang pencegahan jangkitan. Contohnya melalui vaksinasi, pencucian tangan, seks lebih selamat dan menutup hidung dan mulut apabila bersin. Dari segi industri kesihatan ini perlu melabur dalam menyediakan dan pembangunan antibiotik baru, vaksin, diagnostik dan alatan lain. Di Malaysia, pembangunan dan kajian berkaitan penggunaan madu dan ekstrak daripada buah dan tumbuh-tumbuhan tahun 1952. Menurut akta tersebut, ubat terkawal adalah ubat yang dikawal melalui peruntukan bawah akta racun 1952. Ubat ini dikelaskan sebagai ubat kumpulan B dan ubat kumpulan C di bawah akta tersebut. Ubat kumpulan B ianya merupakan ubat yang boleh dijual atau dibekal untuk tujuan rawatan oleh pengamal perubatan berdaftar, pengamal pergigian berdaftar atau pegawai veterina untuk pesakit mereka sahaja. Penjualan dan pembekalan oleh ahli farmasi berlesen pula hanya boleh dibuat dengan adanya preskripsi daripada pengamal perubatan berdaftar, pengamal pergigian berdaftar atau pegawai veterina. Sepanjang tahun 2013, beberapa aduan berhubung penjualan racun B tanpa preskripsi oleh ahli farmasi dan juga pemegang lesen racun NSA. Sebagai ahli farmasi yang profesional dan beretika, mereka tidak sepatutnya melakukan atau terlibat dalam amalan sedemikian. Mana-mana pemegang lesen yang didapati membekal atau menjual racun kumpulan B tanpa preskripsi, tindakan undang-undang akan diambil tanpa sebarang notis atau amaran awal. Tindakan undang-undang juga akan diambil terhadap kes penyimpanan, pembekalan, penjualan ubat tidak daftar yang tidak dibenarkan. Sesiapa yang didapati membekal atau menjual racun kumpulan B tanpa preskripsi boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 32 Akta Racun 1992, di mana hukuman denda boleh sehingga RM5,000 atau hukuman penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Sesiapa yang didapati menyimpan, membekal atau menjual ubat-ubatan yang tidak berdaftar, yang tidak dibenarkan, boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 12 Akta Jualan Dadah 1952, di mana hukuman denda sehingga RM25,000 atau hukuman penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan bagi kesalahan kedua, hukuman denda sehingga RM50,000 atau hukuman penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, diharapkan agar ahli farmasi sentiasa mengamalkan profesionalisme, beretika serta patuh pada peruntukan undang-undang yang kuat kuasakan. Merujukan kami pada malam ini adalah sekian, terima kasih.